Ya, Hani, siapalah wanita tanpa aksesori kan? Tanpa perhiasan, itulah Ketani. Memang minat Ketani dan rasanya teruja sekali melihat apa yang telah pun disusunkan di sebelah kanan kita bersama dengan segmen industri kreatif. Apakah yang akan kami bawakan? Betul. Ada di tangan Ketani. Jadi mungkin kita boleh tunjukkan dulu ni, Hani. Ini antara material yang akan digunakan dalam segmen seni kreatif kita ni. Kalau golongan anak-anak perempuan ya melihat pasti teranah ni. Dan tidak kurang lagi kalau orang golongan indong. Pasal apa? Dalam segmen ini kita akan bersama dengan tetamu kita Nur Farah Diana binti Haji Mat Nor ya, yang juga mengusahakan seni kreatif kraft tangan lah ya, boleh kita dikatakan aksesoris trend DIY. Tepat sekali. Assalamualaikum, selamat datang ke Rampai Pagi. Kita ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Ketani melihat ni ada berwarna-warni, bukannya gula-gula. Mungkin usulnya macam gula-gula pulang sedikit. Tapi sebenarnya inilah yang boleh dijadikan cincin, boleh dijadikan gelang dan sebagainya. Sebelum Ketani mengetahui apakah yang dihasilkan, mungkin Farah Diana dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Diana. Saya berumur 24 tahun. Saya adalah pemilik perusahaan Farjam Score, iaitu hiasan kreatif aksesori DIY. Dan pada masa ini saya menguruskan perniagaan kecil saya lah di online dan secara pop-up sale lah yang biasa yang saya sertai di Mabuhay biasanya. Baik, sebenarnya bila timbul minat ni, kalau Hani lihat di sana pun macam-macam ni Hani ya. Mungkin dari segi hiasan aksesori yang dimaksudkan tu bukan hanya cincin, gelang tetapi pelbagai. Ya, tepat sekali. Di sini ada nampak ada tasbih, ada mask extender. Mungkin boleh diterangkan ni dari mulanya apa dulu dihasilkan? Dari mulanya ialah cincin. This is my koleksi pertama saya, iaitu cincin, dan seterusnya gelang, dan seterusnya yang masa ni yang banyak orang membelinya mask strap, magnetic mask strap, dan pada masa ini juga yang paling banyak disukai ramai iaitu custom phone charms lah, penggantung telefon, penggantung bag, penggantung hand sanitizer, holder. Holder. Jadi sungguh kreatif. Sebenarnya Farah dari mana mendapat idea-idea untuk menambah dan mempelbagaikan lagi seni hiasan aksesoris daripada manik-manik? Kalau dapat dikongsikan dulu material yang digunakan dalam penghasilan satu-satu produk ini. Proses dan bahan-bahan lah yang saya gunakan ialah benang yang elastik, ikut aksesori kerana berlainan aksesori mempunyai benang saiz yang berlainan lah. Kalau dan komponen-komponen lain seperti pelayar, gunting, dan yang inilah yang layar, gunting, komponen seperti itu, dan juga kita ada beads. Beads. Dan ada pelbagai jenis beads yang dapat kita lihat di sini. Di sini ada jenis kristal, memang berkilat-kilat dan begitu menarik sekali Auda. Dan di sini juga ada yang dibuat daripada pelbagai bahan. Ada yang usulnya seperti mutiara, ada juga seperti gula-gula, dan memang menarik sekali pelbagai warna. Mungkin boleh diketahui ni Farah, di mana? Bagaimana timbul minat? Minat dari dahulu lagi kerana pada waktu saya masih kecil, saya sering memakai pelbagai aksesori seperti cincin, gelang, rantai, dan dari sanalah timbulnya untuk membuat dan memakainya lah. Jadi orang kalau masa musim sekolah mungkin dari sekolah rendah ataupun sekolah menengah? Sekolah rendah, sekolah menengah. Masa tu membali tu Membali. Terus berjual arah kawan-kawan. Jadi perusahaan kecil-kecilan dulu sejak
kecil lagi. Sekarang sudah menjadi jadi usahawan rupanya. satu minat menjadi satu yang dijadikan sebagai Penghasilan. Selain daripada minat, sebenarnya kalau Ani menjadi satu keperluan rasanya lah sebahagian daripada keperluan Farah sendiri, mengenakan ataupun memakai gelang-gelang ini semasa sekolah ataupun mungkin semasa berjalan-jalan tu, apa yang sebenarnya dirasakan tu? Nampak lebih berkeyakinan ke? Nampak lebih glamour ke? Macam mana? Memang bagaimana rasanya? Anang minat lah, suka dulu kerana colorful kan, warna-warni, dan the beads pun macam bereka bentuk, seperti macam bentuk hati, boleh memberi nama, dan itulah. Tapi bagaimana satu hobi ini dijadikan satu perusahaan itu? Adakah ia bermula daripada tadi dari sekolah, tapi adakah ia bermula dari online ataupun bagaimana tu? Ia start dari April sewaktu pandemik COVID, kan di sana berada di rumah kan sentiasa, dan terus mencari hobi dan mencari aktiviti sewaktu masa lapang, dan dari sanalah timbulnya ingin membeli lagi beads-beads, variasi beads lah. Kalau mungkin kalau kita ni dapat superimpose lagi lebih dekat material-material yang digunakan atau jenis-jenis beads yang digunakan ni, rasanya yang kami paparkan di meja seni kreatif ni lebih daripada 50 ni 50 jenis. Lebih dari 50. Di mana mendapatkan stok-stok beads ni? Adakah orang mudah didapatkan di Brunei ataupun secara order ni? Secara order. Kalau dari Brunei terhadlah saja, tidak banyak pilihan dan variasi lah. Tapi bagaimana caranya Farah untuk pastikan yang Farah ni lain daripada yang lain? Yang membuatkan kelainan adalah sewaktu koleksi pertama saya, saya menamakan setiap aksesori saya, seperti cincin ni saya namakan emerald, crimson, mengikut beads yang saya gunakan lah. Seperti ini yang hitam, onyx. Dan ini pun yang raya koleksi saya, yang mastrap, dan tasbih pun boleh di-customize mengikut nama lah. Cantik sekali ya. Dan kita percaya juga dari segi harga adalah berpatutan. Bukan hanya mengambil kira kepada berapa jumlah material yang digunakan, tetapi dari segi kepelbagaian desain yang dibuat. Baik, kita ni akan memberikan ruang kepada Farah untuk menunjuk cara satu produk ni. Rasanya apa akan dikongsikan Farah? Mungkin hari kita ni boleh belajar sendiri barangkali ya. Okey, pertama saya akan menyediakan tali elastik. Terus kita akan memilih beads secara random ikut warna kesukaan lah. Silakan. Saya suka warna hijau. Ani yang akan dibuat ni adakah gelang ataupun handphone holder ataupun macam mana? Gelang? Ya, gelang. Gelang ya. Dan kita memilih sinilah yang banyak pilihan. Kita ni cuba hasilkan gelang yang mungkin sesuai untuk kanak-kanak lingkungan umur 7 ke 8 7 ke 10 tahun lah ya. Selalunya kanak-kanak ni suka yang berwarna-warni ya. Ya, suka berhabis. Sewaktu saya pop-up sale pun banyak kanak-kanak. Memang satu kegemaran Joan. Sebab bukan sahaja, kadang-kadang adakah customer ini juga mereka yang juga membuat ataupun mereka ada juga yang menyediakan desain dan macam boleh buatkan satu saja. Dan bayangkan rasanya kalau membeli satu set, ada ni permainan yang orang menyediakan beads dan ada. Harganya pun sudah orang kadang-kadang kita ni sebagai Indo macam mana harga ni kemudian ni. Jadi orang kalau takut orang anak ni minatnya setengah-setengah saja separuh jalan, mungkin ini antara cara alternatif kita untuk membeli saja kan. Lagipun harga pun cukup berpatutan. Jadi caranya setiap beads ataupun apa tadi panggil butiran beads butiran manit dimasukkan ke dalam tali ya, tali getah ni ya. Kenapa penting memakai tali getah ni? Supaya mengelakkannya daripada putus, supaya stretchy. Kan sometimes ada orang yang tidak suka gelangnya yang ketat ke tangan.
Ini lebih selesa lah. Jadi tali getah ni boleh bertahan Lama. lama. Yang orang berpandukan kepada cara penjagaan juga. Cara penjagaan, jangan memakai sewaktu tangan basah, jangan memakai sewaktu mandi. Jadi kadang-kadang ada orang memakai tangsi, tapi tangsi ini tidak berapa elastik kan. Tali getah lah yang sebenarnya yang Farah buat bukan hanya tertentu kepada galang getah ini saja. Bukan. Ada juga yang jenis Ada yang rantai. basi, rantai. ada pelbagai dan mengikut cita rasa juga sebenarnya. Di sini ada pelbagai batu. boleh yang cute, boleh yang elegan. Jadi seronok sebenarnya melihat kan Hani, ini antara cara untuk kita ni menjaga kesihatan mental. Seperti yang kita nyatakan tadi ya, mungkin di masa terluang itu ini antara hobi dan minat yang bukan hanya boleh menjana pendapatan, tetapi sesuatu yang kepuasan hati, seronokan. Keseronokan dan juga ini adalah ekspresi diri Ketani. Ketani mengekspresikan diri ini ada pelbagai cara pastinya Auda. Dan di antaranya adalah dengan berhias dan juga apa yang Ketani hiaskan diri Ketani itu kadang-kadang boleh di-customize mengikut personality dan cita rasa Ketani warna. sendiri. Betul. Jadi akan habisnya orang akan siap dia satu gelang. Sekejap saja. Okey, kalau untuk anggaran jumlah manik yang digunakan untuk perik bagi setiap umur itu berbeza pastinya. Berbeza. Sewaktu saya pop-up sale pun secara berdepanan dengan customer saya akan menyukatlah tangan mereka. Kalau supaya mengelakkan kurangkan besar. nilai. Okey. Jadi selain daripada gelang getah ini, apa lagi demonstrasi yang akan kita buat nanti? Ada anting-anting. Oh, ada anting-anting juga. ada. Mana anting-anting? Boleh. Kerana kita masih ada masa ni untuk melakarkan ataupun membuat penghasilan kreativiti pada pagi ni ya. Jadi sudah habis, sudah senang. Jadi satu seni kreatif yang ada kepelbagaiannya, bukan sahaja satu produk yang dapat dihasilkan tetapi berbagai-bagai dan berbagai warna. Jadi dapat dan dilihat cita rasa. Hasilnya Hani. Itu dia. Konsep hijau. Boleh, jadi Hani boleh pakai ke itu. Itu dia. Ya, secara tu. Boleh dilihatlah. Ini gelang yang telah pun dihasilkan. Muatlah bolehlah. Mungkin dapat ditunjukkan. Itu dia. Itu dia. Memang tidak kita nafikan ini antara ini adalah cincinnya. aksesoris yang digemari pada masa kini ataupun in trend di kalangan anak-anak muda kita ni ya, lingkungan umur mungkin 15 tahun ke bawah, hatta kadang yang peumuran 20-an ataupun yang macam Ketani minat, pun Sarina. Memang minat juga. Betul. Melihat dan bukan sahaja dapat menghiasi mata Ketani tapi diri Ketani juga. Ada lagi dapat di demo ni. Dapat. Baik. Kita akan membuat Anting-anting. Anting pula. Kalau anting-anting memang memerlukan satu bahan pengait mungkin untuk dikaitkan ke telinga Ketani. Kan masa ni kan orang fashion tudung pun sudah pelbagai. Ada yang fashion tudung yang kadang-kadang tu boleh mengenakan anting-anting di bahagian luar. Jadi orang ni kreativiti yang kadang-kadang kita ni indah expect ataupun indah menjangkakan fashion itu sudah menjadi trend juga. Jadi mungkin dapat kita ambilkan daripada inspirasi tersebut. Farah juga membuat anting-anting. Ada yang lebih sparkle barangkali. Ya, ada beads metal di sebelah mungkin, sana. Di sini ada yang macam ini metal. Juga ada daun. Daun. Ini ada juga yang metal. Ya, ada beads metal. Ini sesuai untuk phone charms, pengantung handphone. Juga planner charms. Okey. Ini pun jadi boleh untuk dibuat. anting-anting ini kita ni lebih konsep bunga ataupun macam mana ni? Konsep mungkin hati. Okey. Hati yang Konsep hati. Okey, warna caranya kita ni perlu ada besi pengaitnya. Yang ini pengait, jam rings dan terutamanya yang inilah yang anting. Ya, pengait ya. Okey, jadi caranya masukkan saya ke dalam. Ini besi untuk menggantungkan perhiasan tersebut. Betul. Ini campurkan pearl. Seperti jarum. Ya. Jadi kalau kita ni mau panjang lagi mesti menggunakan apa tadi?
yang lebih panjang lah, lebih panjang. Dipotong ikut saiznya. Ya. Lepas tu dipusingkan dengan pelayar. Ada teknik kah? Memang mesti pandai tangan lah Jua kalau membuat. Tapi macam seronok lah aktiviti ni ya. Seronok. Dan juga rasa puas hati kalau dapat menghasilkan sesuatu kan. Bayangkan semasa work from home kan, semasa pandemik itu, kerana kita ni melihat bermacam-macam jenis mask extender, apa lagi tu, pengait mask. Jadi sampai saya sendiri pun membeli di Kedai Manik tu untuk membuat sendiri. Buat sendiri? Sendiri, tapi untuk pemakaian sendiri lah, bukan untuk kadang-kadang boleh dijadikan hadiah juga. Hadiah. Jadi itu yang Farah lakukan juga kan. Ada yang request je untuk hadiah. Nah, betul. Memang satu benda yang dipersonalize, dijadikan hadiah, memang bertambah lagi keistimewaannya. Betul, dari segi nilai. Dan kalau dilihatlah, kalau daripada pengamatan Farah sendiri, pelanggan-pelanggan lebih kepada kanak-kanak ataupun orang dewasa? Orang dewasa, kanak-kanak terutamanya. Orang dewasa pun ada, tapi aksesori seperti tasbih, mask strap. Kalau kanak-kanak, more to gelang. Dan kalau orang dewasa mungkin juga dari segi remaja mungkin akan milih phone holder. Itu yang akan dipilih. Dan kadang-kadang boleh juga, kadang-kadang ada yang menggunakannya sebagai getah rambut ni. Ada. Jadi sudah siap Hani? Sudah. Itu dia. Kurang daripada 3 minit. Mungkin dapat dilihatkan begini ya. Simpan di tapak tangan. Jadi kita cuba untuk ini dia. Anting-anting yang telah pun dihasilkan di Rampai Pagi di sini tadi. Dan menggunakan 2 jenis besi. Baru-baru ini. Satu pengait, satu untuk menggantungkan perhiasannya. Begitu menarik sekali. Memang ada yang penonton kita ni pun tertarik ni juga. Ada yang lepasan ini sekarang maunya yang cuma ni minta balikan dia. Tapi orang mudah saja untuk mendapatkan produk yang ataupun aksesoris yang sudah siap mengikut preferences ataupun cita rasa besi kita. Boleh menghubungi Farah ni. Di talian mana Farah? Di WhatsApp boleh. Tapi saya lebih aktif di Instagram, iaitu Farjams. Boleh DM untuk menempah order bis kita lah. Selalunya setiap tempahan siap dalam berapa lama? Sehari saja. Boleh sehari. Boleh sehari sahaja. Jadi orang cara penghantaran ataupun cara mengambil itu sekarang live ruling tepi lah tu. Sama ada midpoint ke tu, delivery bukan ada ke tu. Sebagai pengusaha ni Farah, pastinya ada sasaran yang akan dicuba, goal sasaran kita ni. Jadi mungkin Farah dapat mengongsikan sasaran Farah yang seterusnya sebagai seorang pengusaha. Mungkin dalam masa 5 tahun ke depan. Mungkin dalam masa hadapan lah saya mau mengupgrade lagi lah brand saya dengan menggunakan engrave yang ada nama brand saya lah sendiri. So dapat tahu itu adalah hasil produk saya. Jadi akan cuba lebih eksklusif lah lagi. Mempatentkan hasil karya daripada Farah sendiri. Dan begitu juga saya percaya selain itu perancangan di masa akan datang dalam hal juga mengharapkan kejayaan, siapa yang banyak memberikan dorongan dan sokongan? Ujung-ujungan cerita baru bertanya. Dorongan dan sokongan, of course terutamanya keluarga saya, kawan-kawan yang sering menolong juga setiap hari Minggu untuk menangani membuat jual dan terutamanya lah orang tua saya lah yang pertama. Memandangkan hujung tahun menjelang tiba, musim cuti persekolahan, tidak akan terfikir untuk membuka bengkel, bengkel eksklusif mungkin bersama dengan Farah, membawa golongan sasaran untuk melakukan aktiviti ini. Saya percaya ini merupakan aktiviti yang pastinya akan ada ramai followersnya ataupun pengikutnya. Ada pernah terfikir untuk membuat aktiviti berkenaan? Mungkin kalau ada opportunity, mungkin saya akan membuka peluang lah kepada orang yang suka dengan aksesori DIY. Sebatah Farah berkecimpung dalam industri kreatif ini, apa cabaran yang mungkin boleh diceritakan? Cabaran
tidak begitu banyak kerana saya suka membuatnya. Ianya passion, macam Indah rasa ngalih membuat because suka kan membuat. Cabaran pun yang saya dapat nyatakan mungkin masalah pasal sebelum bila ini Farah menerima dinyatakan merupakan seorang pelajar mahasiswa di salah sebuah institusi tinggi di negara kita ini dan sudah graduate tahun hadapan dan sambil menunggu menguruskan perniagaan kecil saya lah. Semoga terus maju jaya kami ucapkan kepada Farah. Dan mungkin juga sebagai seorang peneraju akan ada lagi tua anak didiknya tua, mentor mentel lah tua istilahnya, itu pastinya akan menjadi satu kebanggaan buat Farah sendiri. Dan saya percaya untuk setiap businesses ataupun perusahaan itu memang ada risiko selain daripada cabaran. Dan saya percaya kalau orang dalam bidang ini dari segi risikonya macam mana, adakah besar ataupun kadang-kadang dari segi kos, dari segi kos ya. Mungkin dari kos ya mungkin dan juga itu it's a passion lah, macam saya tidak terasa stres membuat, suka membuat. Ada satu request ni Farah, membuatkan gelang rampai pagi. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh terus. Kita ni ada masa lebih kurang 3 minit bersama. Kurang daripada 3 minit sambil lato. Dan kepada Biskita, sekali lagi apapun kita ucapkan terima kasih kepada Farah kerana bersama kami. Jadi sekali lagi boleh follow laman Instagram. Ya, boleh. Fargemz, FARGEMZ. FARGEMZ, Fargemz ya. Jadi Auda boleh telusuri laman sesawang ataupun laman media sosial Instagram Fargemz untuk mengetahui hasil-hasil karya. Mengetahui juga hasil-hasil karya dan juga mungkin bengkel yang akan diadakan tawarkan nanti di hujung tahun ini ya Farah. Pastinya ni Farah ada dalam Ketani membuat satu perusahaan ini, apa perkara yang paling penting bagi Farah sendiri menjadi dapat prinsipal? dikongsikan? Tidak ada batas untuk kreativiti. Jika suka buat sahaja, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Minat adalah amat penting supaya Ketani tidak merasa bosan dan menjadikan sesuatu itu sebagai beban, tetapi sesuatu yang Ketani suka dan Ketani suka membuatnya dan menjadi sesuatu yang membuatkan Ketani bahagia. Bukan sahaja membahagiakan diri sendiri, tapi membahagiakan orang lain yang minat dengan apa yang dihasilkan ini. Betul ya, bahagia untuk membahagiakan. Itu yang boleh saya simpulkan. Sekali lagi semoga terus maju jaya kepada Farah dan mudah-mudahan akan terus ramai pengikutnya dalam bidang ini kerana ia terus memberikan inspirasi juga di Farah ya. Baik, Assalamualaikum. Sambil-sambil membuat gelang rampai pagi ni ya. Nanti akan kita paparkan hasil kerja tangan Farah.